mulai 4 petang sehinggalah pukul 12 malam. Kita akan mendengar ucapan pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat, terdiri daripada Lim Kee Siang, Tun Jahdi, Datuk Seri Anwar Ibrahim, pemimpin Linas, pemimpin Hijau, pemimpin Merah Royalty, pemimpin Kuning Bersih, dan pemimpin Orange Tuntutan Felda. Sebelah petang kita akan bersama dengan pemuda dan juga para artis pada petang ini di Seremban. Oleh itu kita bersiaplah untuk ke sana selepas Zohor nanti. Cita-cita hal pilihan raya semua tuan-tuan dah dengar. Saya nak ambil masa yang sedikit sahaja. Orang Melayu dia tidak sangat sensitif hal ekonomi. Kita ceritalah Bank Bumi Putra, Bank Grab, Bank Bumi dah bertukar jadi CIMB, Cina, India, Melayu, Bengali. Undi orang Melayu tak berubah. Kita cerita wang tabung haji dicuri, undi orang Melayu tidak berubah. Cita-citalah bank rakyat mengalami kerugian dulunya, undi orang Melayu tidak berubah. Ekonomi tidak begitu sensitif kepada orang Melayu. Kita lihat orang Cina amat sensitif dengan ekonomi. Pernah bila MCA membuat syarikat koperasi, kemudian mereka ambil deposit terutama pada kaum Tionghoa, syarikat-syarikat itu rugi di zaman Tan Kun Suat. Tahun itulah tahun 86 MCA menang paling besar, DAP menang paling besar, 24 kursi parlimen, hampir tawan Pulau Pinang. Isu koperasi MCA mengalami kerugian, orang Cina marah di zaman Tan Kun Suan menjadi presiden MCA. Hadirin sekalian, dengan rasuah yang begitu tinggi, indeks rasuah meningkat setiap tahun, bocor lebih 20 bilion. Orang Tionghoa tak akan mengundi Barisan Nasional. Saya yakinlah hadirin sekalian, beliau akan datang setengah orang kata orang Tionghoa akan mengundi Pakatan Rakyat 70%, 80%, ada yang mengatakan sampai 90%. Sekarang orang duk bincang di Johor MCA bukan tinggal berapa kursi, orang duk bincang MCA tinggal berapa orang. Oleh itu dalam 3-4 minit lagi saya nak sebut, pergantungan BN ialah kepada orang Melayu. Orang Melayu dikuasai oleh perasaan, emosi. Emosi cukup tinggi. Bukan orang Cina tak ada emosi, bukan orang India tak ada, tapi Melayu ni emosinya lebih. Kalau kita bercinta, kadang-kala si gadis itu hanya memberi satu helai sapu tangan. Selai sapu tangan itu kadang kita cium sampai seminggu. Punyalah, tambahlah orang macam Abby bagi sapu tangan. Padahal sapu tangan itu tak ada apa pun, dia sapu hingui saja. Tapi emosinya itu tinggi. Oleh itu hadirin sekalian, emosi orang Melayu inilah dimainkan sekarang untuk UMNO dan BN mempertahankan kuasa. Di antaranya orang Melayu emosi dengan agama dan bangsa. Sebab itulah dimainkan isu di antaranya, kalau Pakatan Rakyat menang, Malaysia akan jadi negara Kristian. Orang-orang Melayu di luar bandar dia bukan tahu
bermain dengan angka. Berapa orang Kristian di Malaysia? Macam mana nak tukar perlembagaan di parlimen? Perlu berapa suara? Tapi kan dimainkan isu ini. Kalau Pakatan Rakyat menang, DAP dominan, maka Malaysia akan jadi negara Kristian. Ini dibawa termasuk kepada pegawai-pegawai kerajaan. Dibawa pemuda nama Razali dari DAP dulu. Dibawa oleh polis khusus kepada pegawai-pegawai kerajaan. Di antaranya ditaklimatkan ada usaha DAP nak jadikan Malaysia negara Kristian. Kalau Pakatan Rakyat menang, askar Melayu diraja akan dihapuskan. Kedudukan orang Melayu akan terancam. Sedangkan nak tukar perlembagaan, hak kaum, hak bumi putra, ianya di bawah pasal 153 perlembagaan, di bawah kuasa yang di Pertuan Agong, perlu 148 suara dalam parlimen. Ada atau tidak orang Kristian, orang bukan Islam, 148 suara dalam parlimen? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Tetapi emosi ini dimain supaya bila orang Melayu rasa tidak selamat, maka dia tidak ada pilihan lain. Walaupun UMNO jahat, walaupun pemimpin UMNO rasuah, walaupun bunuh orang, walaupun bunuh Altan Tuya, tapi orang Melayu hanya boleh selamat apabila UMNO memerintah. Inilah yang dimain emosi orang Melayu. Dan inilah yang sekarang sedang disebar di seluruh negara. Sehingga sarang burung yang menternak burung walit, sekarang ini sarang burung itu kurang laku. Disebar di kampung-kampung mengatakan kerajaan sengaja tidak bagi sarang burung laku kerana sarang burung itu tempat orang Cina simpan senjata. Lepas pilihan raya, orang Cina akan gunakan tempat itu untuk mengambil alih Malaysia. Ini permainan ini jangan kita anggap perkara main-main. Orang-orang Melayu termakan kadang-kalanya. Sebab itu penerangan balas perlu kita kena beri. Kalau tidak, hadirin sekalian yang saya sebut tadi, walaupun UMNO rasuah, BN korup, harga barang naik, tol kena, tetapi bagi mereka lebih baik itu semua daripada jatuh ke tangan DAP, Malaysia jadi negara Kristian, orang Melayu entah ke mana, apa nak jadi kepada bangsa dan agama kita. Inilah permainan inilah yang kita kena awasi. Kita beritahu bahawa Pakatan Rakyat jamin kalau kita menang melalui Putrajaya, semua hak kaum Islam agama resmi semuanya kita pertahankan. Jaya atau tidak? Dan inilah yang kita lihat berlaku di Kelantan, Kedah, Pulau Pinang, Selangor yang telah kita tunjukkan kita memerintah di sana. Saya tak mau masa yang panjang lagi ya dari sekalian. Saya nak sebut di sini, inilah isu perkauman yang dimainkan, isu agama. Sampailah sulit dalam nak menakutkan orang Cina kepada Islam, dia terlajak sampai menghina agama Islam. Suelik telah melepasi red line, garisan merah. Dia bukan menolak hudud, dia bukan menolak agama Islam, dia telah menghina agama Islam. Boleh atau tidak kita balas balik menghina agama Suelik? Boleh ke tak? Tak boleh. Islam mengajar kita tidak boleh menghina agama lain. Kita tak terima untuk menganut agama Hindu, kita tak terima untuk menganut Kristian, kita tak terima untuk menganut agama lain, tetapi kita tak boleh menghina agama mereka. Dalam Islam begitu jelas, lakum dinukum waliyadin. Tetapi Suelik dia telah melepasi red line, dia menghina agama Islam. Sebab itu di kalangan orang UMNO pun sudah menolak Suelik. Kalau Melayu tak undi MCA,
tahun ini MCA akan dapat kosong kursi pilihan akan datang. Betul atau tidak? Bila MCA kosong, UMNO boleh merintah atau tidak? Tobat tak boleh. Jadi macam mana pun mereka sedang melakukan kesilapan demi kesilapan. Hadirin sekalian, saya harap semua kita bersama dengan Pakatan Rakyat, hak-hak dalam perlembagaan, hak Islam, bumi putra dan sebagainya terjamin, kehidupan kaum lain dan agama lain dijamin dalam perlembagaan. Oleh itu jangan takut untuk buat perubahan pilihan akan datang. InsyaAllah Putrajaya kita punya selepas pilihan ke-13 nanti. Setuju? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.